Okay. Video ni ialah tentang tajuk baru yang cikgu nak ajar, pengekosan proses. Okay. Cikgu hari itu sudah ajar pengekosan tempahan kerja dan cikgu kata actually dalam pasaran ada pelbagai industri. Okay, bila kita kata pengekosan iaitu kita belajar macam mana sesuatu industri itu mengira kos produk. Jadi sebelum tu cikgu sudah ajar pengekosan tempahan kerja di mana industri yang menerima pesanan daripada pelanggan, daripada customer dia akan mengguna pengekosan tempahan kerja untuk mengira kos produk mereka. So untuk video ini pula cikgu akan ajar pengekosan proses di mana dia adalah satu sistem pengekosan produk juga, satu cara mengira kos produk. Yang ini dia adalah untuk jenis keluaran yang melibatkan pengeluaran yang berterusan dan bersifat besar-besaran. Jadi dia berbeza dengan industri yang mengira kos produk dia dengan tempahan kerja di mana jenis keluaran dia hanya mengikut tempahan pelanggan dan biasanya dia tak keluar secara besar-besaran. Contoh dia, customer cuma upah minta buat sebuah rumah, okay? Ataupun tempah buat sehelai pakaian. Jadi dia adalah kuantiti dia secara kecil-kecilan. Jadi macam mana pula pengeluaran barangan yang dikeluar secara besar-besaran dan berterusan, that mean continuous. Tiap-tiap hari dia keluar barang yang sama. Okay? Jadi kalau industri yang macam tu dia keluar secara besar-besaran dan pengeluarannya adalah berterusan. It goes on every day, every year. Biasanya barang yang sama lah, keluaran yang sama jenis. Jadi kalau industri yang macam ni dia boleh mengira kos produk dia mengguna sistem ni, sistem pengekosan produk. Jadi soalan contoh di sini contoh industri yang akan pakai sistem pengekosan produk ini ialah seperti industri petroleum. The whole kilang ialah memproses petroleum. Kilang cat, right? Macam Jordan, cat banyak jenis cat. Biasanya satu kilang cat yang sama. Okay, jadi yang ni. Dan dia dikeluar secara besar-besaran lah. The whole factory is about produce the cat. Okay, bahan kimia. Satu kilang semua buat bahan kimia. Elektronik. Okay, simen. Kilang simen saja buat simen. Kilang buat kertas. Okay, dan yang ni ialah bukan makanan. Kalau dia industri makanan juga sama. Seperti kilang roti. Kadinya, the whole kilang buat roti kadinya. Kilang memproses minyak masak, cap helang, cap saji, cap apalah. Satu kilang semua buat minyak masak. Kilang tepung, makanan dalam tin, okay, like sardin, kilang buat sardin. Kilang buat nenas dalam tin. Okay. Industri pengeluaran minuman juga seperti farm base, susu, dan juga air minuman soda, Coca-Cola, Pepsi, semua tu adalah dikeluarkan, dia produk dia adalah sama dan dia akan keluar tiap-tiap hari berterusan, the same product and secara besar-besaran. The whole kilang cuma produk yang sama saja. Okay. Jadi ni produk dihasilkan. Dan di sini satu ciri utama, kenapa kita panggil dia pengekosan proses, mengira kos produk secara proses kerana semua produk yang dihasilkan oleh industri ini perlu melalui beberapa proses. Demi in order to produce this product, dia perlu melalui beberapa proses barulah dapat hasil produk itu. So that's why we call it pengekosan proses. Okay, bukan sahaja dalam industri yang makanan, minuman. Okay, actually dalam industri perkhidmatan pun sometimes perkhidmatan melalui beberapa proses. So dia juga
guna kaedah pengekosan proses juga seperti perkhidmatan bank dan pos. Okay, di dalam post office, how they process the bungkusan oleh pelanggan, ada surat oleh pelanggan, actually they follow also beberapa proses. Okay, jadi pengekosan proses juga ada dalam industri perkhidmatan. Tetapi dalam soalan STPM, so far tak keluarlah soalan pengekosan proses tentang perkhidmatan. Okay. Biasa soalan yang keluar so far semua ialah tentang industri yang membuat barang. Okay. So soalan popular dalam STPM ialah dia suka tanya tentang ciri-ciri. Jadi ciri-ciri pengekosan proses. Jadi nombor 1, pengeluaran dalam bentuk berterusan dan besar-besaran. Okay, pengeluaran produk dia mesti besar-besaran dan mesti berterusan. Every day the same. Okay. Dan produk dia adalah seragam atau sama jenis ataupun homogenis. Actually sama makna lah, cuma istilah dipakai berlainan. But actually mean same thing. That mean produk dihasilkan sama. Contoh dia kilang tepung, tepung saja. Kilang kertas, buat kertas saja. Okay, produk dia adalah sama. Dia berbeza dengan pengekosan tempahan. Produk dia ada berbeza mengikut kehendak pelanggan. Tetapi untuk yang industri yang ni, yang mengguna pengekosan proses, salah satu ciri penting, mesti produk dia mesti sama jenis. Okay. Dan poin yang ketiga, proses pengeluaran akan melalui jabatan-jabatan. Tadi cikgu kata, all the industri yang memakai mengguna sistem pengekosan proses ni, kenapa dia guna pengekosan proses untuk kaedah ni untuk mengira kos produk dia? Kerana semua produk dia akan melalui proses dan yang dilakukan oleh jabatan-jabatan. Okay, satu jabatan, satu proses. Okay. So pengeluaran akan melalui jabatan-jabatan dan kos dikumpul mengikut jabatan untuk sesuatu tempoh. Let's say dia macam mana nak kira kos? That mean kita ikut kira kos mengikut jabatan dia bagi sesuatu tempoh. That mean contoh dia, I nak tahu kos untuk bulan Mei. So how to count the cost? Okay, contoh di sini, katakan kilang ini buat sesuatu produk, okay, dan melalui 3 jabatan. That mean setiap jabatan mewakili satu proses lah. Okay, contoh dia kalau macam kilang membuat nenas dalam tin. Okay, so jabatan A, proses dia mungkin membersihkan nenas tu, kupas kulit dia dan potong dia menjadi cube ke, kepingan ke. Okay, dan dia lepas tu dia pergi kepada proses yang kedua. Okay, bila dia sudah dipotong, dia hantarlah ke proses yang kedua oleh jabatan B, di mana nenas yang sudah dipotong ni akan dimasukkan air sirap. Okay, in this jabatan. Okay, lepas tu dimasuk dalam tin. Dan lepas yang nenas sudah masuk dalam tin, dia hantar pula kepada proses yang ketiga, jabatan C, di mana dia akan dibungkus, dimasuk dalam kotak menjadi barang siap dan siap boleh dijual kepada customer. So macam mana, as I said, pengekosan proses ini ialah kita belajar macam mana kira kos kan. So cara pengiraan kos dia ialah kos dikumpul mengikut jabatan. So kita tengok jabatan A. So let's say the cost selalu mesti 3 jenis kos lah. Kos bahan mentah, kos berlangsung, kos overhead. Jadi jumlah kos dia ialah RM1,000 for this department. Beli nenas, kupaskan kulit dia, all this lah. Okay, the whole process will take about the cost 1,000. So cost ini akan dipindah ke jabatan yang seterusnya, proses yang seterusnya, dan dia tambah pula air sirap, all the manisan-manisan tambahan, all that, juga melibatkan bahan mentah, berlangsung overhead, all this. Dan ini ialah kos pindah masuk.
the cost yang pindah dari jabatan A, then add tambah dengan cost jabatan itu sendiri. Okay, dia tambah gula, all that, right, sirap. So total cost menjadi 3,000. Okay, total cost jadi 3,000. Yang 3,000 ni akan direkod dan dipindah untuk ke prosesi pula. Okay, dalam prosesi katakan ini ialah jabatan proses ialah membungkus. So dia juga perlukan kotak, perlukan pekerja untuk bungkus kan. So dia juga ada melibatkan kos dia sendiri. Kos bahan mentah, kos berlangsung, kos overhead. So total dari 3,000 yang pindah daripada proses B, tambah lagi kos jabatan itu sendiri, total kos menjadi 3,500. Jadi ini akan merupakan jumlah kos untuk barang siap. Okay, jadi the cost barang siap ialah kalau semua produk, semua unit dapat dikeluarkan adalah 3,500. Okay, so inilah dipanggil kos proses pengeluaran melalui jabatan dan kos dikumpul setiap jabatan. Ini kos keluaran setiap proses setiap jabatan direkod dan dipindah ke proses seterusnya sehingga ke proses terakhir untuk dan dia akan dapatkan jumlah kos dia. Kos produk dikira pada bahagian terakhir proses. Katakan C ialah the last process. So the total cost is the cost product. So so inilah point yang ketiga. Jadi kita tengok ciri-ciri point yang keempat. Jumlah kos yang terkumpul pula. Ini ialah macam mana dia kira kos seunit. Jumlah kos yang terkumpul dibahagi dengan unit-unit keluaran secara purata. Okay, katakan so bila katakan secara purata, formula dia ialah jumlah kos over jumlah unit keluaran kan. So tadi cikgu kata jumlah kos dia ialah 3,500. Katakan produk yang dapat dihasilkan ialah 1,000. Okay, so berapakah kos seunit secara purata? RM3.50 seunit keluaran. So yang ni dia mengguna kaedah kos purata untuk mengira kos seunit dia. Okay, jadi ini ialah ciri point yang keempat. Then kita dapati setiap industri ada masalah dia kan. So masalah untuk tambahan industri yang mengira kos mengikut tambahan pelanggan yang sebelum yang cikgu sudah ajar tu, problem dia ialah mengira kos overhead kan, kerana satu kilang ada banyak kerja dilakukan. Okay, so macam mana kos overhead dikira, di mana air elektrik semua adalah dikongsi oleh satu kilang. So to solve the problem, mereka guna kaedah overhead pratentu untuk mengira kos overhead. Jadi untuk industri yang mengguna sistem atau kaedah pengekosan proses ini juga ada masalah dia, ada problem dia. So problem di sini ialah, inilah masalah dia, bukan semua unit yang dimulakan dapat disiap sebenarnya pada akhir sesuatu tempoh. Okay. Jadi the problem di sini, kalau bukan semua unit dapat disiapkan, so susah mereka nak kira kos produk seunit. Yes, tidak dapat ditentukan kerana as I said, mereka kira kos kaedah ni biar barang yang dihasilkan adalah sama jenis kan, all the same. So mereka kira kos tak macam dengan pengekosan tambahan kerja, kena kira asing-asing mengikut kerja. Di sini tak perlu, because semua produk dia sama. Jadi mereka just need to know how much the cost for to keluarkan the product and berapa unit dikeluarkan, then they will count the cost seunit. So tetapi problem di sini, unit yang dikeluarkan ini, okay, we need to know this one. The cost no problem. They know how much cost they put in. But unit yang hasil barang siap ini,
bukannya semua, okay, I said, bukan semua unit yang dimula, you start, let's say you expect to keluar 1,000 unit. Tetapi dalam keadaan yang sebenar, you tak semestinya pada tempoh masa yang katakan you mula pada bulan Mei. Pada akhir bulan Mei, tak semestinya you will get what you want. You expect to dapat barang siap 1,000 unit, tetapi dalam keadaan yang sebenar, semua unit yang you expect to siap tu tak semestinya siap. Okay, kalau tak dapat siap, then you cannot use the kaedah cost purata to count the cost. To kira the cost per unit. So, problem wujud. Okay? Jadi, supaya anda lebih faham, you cuba tengok contoh ni. Katakan, kilang ini expect to produce 1,000 unit. So, they start with 1,000 unit pada awal bulan Mei. Dengan harapan 1,000 unit barang siap dapat dihasilkan. Tetapi didapati sehingga akhir bulan Mei, hanya 800 unit produk saja yang siap diproses sepenuhnya. Okay, 200 unit yang diharapkan siap tu tidak dapat disiapkan. Okay, 200 unit yang lain masih dalam keadaan separuh siap. Kalau barang yang separuh siap kita panggil kerja dalam proses. Okay. Di sini katakan 200 unit yang diharap siap itu tak siap dan tetapi hanya siap 50% saja. Okay. So, masalah wujud. Okay. Bagaimana nak menentukan kos seunit keluaran supaya kos barang siap dapat dikira? If you cannot find the cost per unit, you need the unit barang siap to help you to find the cost per unit. So, kalau 200 lagi yang tak siap, so you didn't get the unit barang siap. Okay? So, if you cannot count the cost per unit, then you cannot count the cost barang siap. Okay? Kerana cost barang siap, untuk kira cost barang siap ialah berapakah unit barang siap you hasil dan you darab dengan cost per unit. Kalau you dapat hasilkan 1,000, so 1,000 darab this one, that is your cost barang siap. Okay? So, if you cannot get the cost per unit, then you cannot count the cost barang siap. You cannot count the cost barang siap, then you tak dapat tentukan kos jualan. Okay? Faham tak? Jadi, problem besar. So, cost per unit keluaran, then kita tak boleh katakan 3,500 ni bahagi dengan 800 unit. We cannot do that. Okay? Kenapa? You cannot ignore the 200 unit yang tak siap tu. Kerana kos seunit keluaran perlu mengambil kira kos yang telah terlibat untuk unit yang tidak siap juga. So, 3,500 ini actually sudah masuk dalam 800 and also sebahagian of this money already inside the 200 yang belum siap. So, when you count the cost per unit, you cannot just bahagi 800 and you ignore the 200. Biar inside the 200 unit yang belum siap tu, you juga sudah bayar sebahagian bahan, juga bayar sebahagian gaji upah kepada pekerja and also air elektrik pun sudah diguna. So, you cannot ignore the 200 unit yang belum siap tu. When you count the cost per unit, you must you kena masuk kira juga. Okay, the 200 unit yang belum siap. So, macam mana nak solve the problem? Di sini, masuklah, you kena belajar konsep unit setara. So, unit setara ialah cara, okay, boleh solve this problem. Okay, so, soalan STPM selalu tanya tentang definisi unit setara. Apa maksud dia unit setara? Unit setara ialah unit-unit KTP, kerja dalam proses demi produk yang separuh siap tu, yang dinyatakan, yang disebut dalam peratusan barang siap. That means, to solve the problem, we change the unit yang tak siap itu menjadi unit barang siap. Tetapi bukan unit barang siap yang sebenar. It's just anggaran saja.
Okay, so you tengok ni ya. Unit setara dia mewakili unit-unit yang sepatutnya boleh siap dalam sesuatu tempoh itu. So, di mana unit yang belum siap itu ditukar menjadi unit setara barang siap. Okay, so it looks like very difficult to understand kan? Jadi cikgu pada contoh di sini ya, contoh dia. Katakan, tadi cikgu kata expect siap 1000 unit tetapi hanya siap berapa ratus. Ada 200 unit yang masih belum siap. So 200 unit yang belum siap itu actually hanya siap 50%. Still got 50% not yet siap. But you already siap 50%. So if I cantumkan, okay, yang tak siap itu katakan nanas tu sudah potong menjadi sudah diproses, dibersihkan, sudah dikupas kulit dia, sudah dipotong menjadi kepingan-kepingan nanas. Cuma dia belum masuk dalam tin. So I can buat anggaran nanas yang dipotong ni anggap dia sudah masuk dalam tin dan anggap dia menjadi satu unit barang siap. Kita tak panggil dia satu unit barang siap, kita masuk perkataan unit setara di sini. Kita tak panggil dia satu unit barang siap, but we call it satu unit setara barang siap. Kerana dia bukan satu unit barang siap yang sebenar. It's just that kita cantumkan yang tak siap itu dalam anggaran kita, we combine to make it like seolah-olah dia sudah siap. So we combine all the yang tak siap itu, like 200 unit 50% siap adalah sama dengan 100 unit barang siap. We just combine dalam anggaran saja. You just imagine 200 unit, if benar-benar siap, it will be 200 unit. But 200 unit now separuh siap. So actually it's the same like 100 unit barang siap. Tetapi kita tak guna 100 unit barang siap. We use the word 100 unit setara barang siap kerana dia bukan unit yang sebenar. It's just anggaran. So bila unit anggaran, we call it unit setara. Okay, contoh yang ni lah. Okay, semua yang separuh-separuh siap. So we just cantumkan dia dalam anggaran in your fikiran. You just anggarkan, let's say I combine all, actually it become one complete unit. So we combine everything 200 unit, halfway siap. So actually equal to 100 unit, the complete one. Okay, so inilah konsep unit setara. So bila dengan mengguna konsep unit setara ni, demi anggaran unit dalam barang siap ni, unit setara barang siap dapat ditentukan. Okay, we can tentukan the unit setara barang siap. Okay, so dengan ni kos seunit setara dapat dikira. That means kos seunit, because now our purpose is mengira kos seunit keluaran. But because kos sum yang tak siap, so instead of using kos seunit keluaran yang sebenar, we use kos seunit setara to replace the kos seunit keluaran sebenar. And okay, so it can help you to count the kos seunit keluaran. Okay, so contoh di sini, katakan yang siap. Tadi cikgu kata kalau 1000 siap, 1000 unit semua siap, ialah kos dia ialah 3500 kan. Tapi hanya 800 unit yang siap. So kalau 800 unit, katakan kos yang terlibat ialah 3250. And 3250 ini actually termasuk juga kos yang yang separuh siap tu, 200 unit tu. Because you pun sudah ada nanas, sudah ada tin, sudah ada sirap sikit. Okay, so katakan kos dia ialah 3250. Kos ini termasuk untuk unit yang tak siap. So kita bahagi dengan 800 unit barang siap, ini unit yang sebenar. And 200 unit yang separuh siap ini actually equal to 100 unit barang siap. Okay, and because this one just anggaran,
So anggaran unit siap, so kita panggil dia nama unit setara. So you will get 900 unit setara. So you use the cost over the unit setara, you will get cost se-unit setara. Di mana kos keluaran se-unit setara ialah 3.61. So once we get the cost keluaran unit setara, then kita boleh kira lah kos barang siap. Berapa ratus unit yang siap kan? So darablah kos unit setara. So inilah kos barang siap kita. Yeah. So let's see. Kalau unit setara tidak digunakan, if you didn't use this concept of unit setara to count the this one, the unit setara barang siap, let's say you use the 3250, ini kos sebenar yang sudah terlibat, okay, sehingga akhir tempoh. Then you bahagi dengan kos barang siap saja and you ignore the 200 unit yang belum siap tu. So you see your cost se-unit will be 4.06, di mana kos sudah terlebih nyata. Okay, kerana 3250 ni actually bukan hanya untuk keluaran 800 unit, dia juga termasuk yang 200 unit yang tak siap tu. So you have to add in this one. If not, then your cost will be sangat tinggi. You akan lebih nyata your cost. Okay, so inilah kegunaan konsep unit setara untuk selesaikan masalah industri yang mengeluarkan barangan yang sama jenis, yang produk dia adalah melalui proses. Because bila you sudah start the process, dia akan berterusan. You cannot say, okay, I stop it. Until 800 unit, I stop it. Cannot. Dia adalah secara berterusan everyday. So you have to use this to help you to count. So di sini contoh yang cikgu bagi ialah 200 unit 50 siap. So 50% siap. Bukannya semua mesti 50% siap. Jadi tahap siap adalah berbeza ikut soalan. It can be 60%, 70%, 80%. Contoh katakan bukannya 50% siap ialah 80% siap. So macam mana nak kira unit setara? You just darab saja. 200 unit, kalau dia betul-betul siap, you will be 200 unit barang siap. Tetapi now 80% siap, so you time 80%. So 200 unit ni bila ditukar menjadi unit setara, ini unit anggaran barang siap, ialah 160 unit. So kalau you nak kira kos keluaran, you just 800 unit campur 160. Okay, then you bahagilah dengan ni, you will get the cost keluaran se-unit.